Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wahai rakyat Malaysia yang saya hormati sekalian, pada hari ini kita semua sedang pun berhadapan dengan situasi yang agak membimbangkan berikutan penularan jangkitan COVID-19. Di peringkat awal, jumlah yang terlibat adalah kecil saja, iaitu 22 kes. Dan kebanyakan kes ini melibatkan warga negara asing, warga negara Malaysia yang dibawa pulang daripada Wuhan, China, dan warga negara Malaysia yang melawat negara yang dijangkiti COVID-19. Walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk mengawal penularan wabak ini, kita masih berdepan dengan peningkatan kes COVID-19. Pada waktu ini, gelombang kedua COVID-19 telah bermula dengan melibatkan 175 kes. Pada 11 Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah pun mengisytiharkan penularan wabak COVID-19 sebagai pandemik kerana terdapat peningkatan kes yang ketara di seluruh dunia. Saya tahu saudara dan saudari pastinya risau akan keselamatan diri sendiri, anak-anak serta kaum keluarga. Anda juga pastinya mahu mendapatkan maklumat yang tepat mengenai langkah-langkah yang sedang dan akan diambil oleh kerajaan untuk menangani penularan wabak ini. Oleh itu, saya ingin memaklumkan kepada anda semua situasi semasa gelombang kedua penularan COVID-19 ini. Sehingga hari ini terdapat peningkatan kes positif COVID-19 yang baru berikutan pengesanan 2 kejadian kluster utama yang kebanyakannya melibatkan rakyat Malaysia. Dengan tren kes sedia ada ini, wabak ini dijangka akan berterusan untuk tempoh masa yang agak lama. Ia tidak akan berakhir dalam jangka waktu yang terdekat ini. Sebagai persediaan untuk menghadapi situasi yang lebih serius, kerajaan akan terus mempertingkatkan pelaksanaan saringan di pintu masuk antarabangsa, menjalankan sekatan perjalanan daripada negara yang terlibat dan menyediakan laluan khas untuk pelawat daripada negara-negara tersebut. Kerajaan juga akan meningkatkan bilangan hospital yang boleh merawat kes-kes COVID-19 dan sehingga kini sebanyak 26 buah hospital kerajaan dan sebuah hospital universiti, iaitu Pusat Perubatan Universiti Malaya, mempunyai keupayaan untuk mengendalikan kes-kes COVID-19 ini. Selain itu, kolaborasi dengan hospital swasta, hospital di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia dan juga hospital universiti telah dimulakan sebagai persediaan untuk menerima pertambahan kemasukan pesakit kes-kes COVID-19. Di samping itu, terdapat 57 hospital kerajaan dan 170 buah klinik kesihatan di seluruh negara yang bersedia untuk melaksanakan saringan kesihatan ke atas mereka yang bergejala penyakit COVID-19 ini. Kerajaan juga telah mengenal pasti Hospital Sungai Buloh dan sebuah hospital di setiap negeri sebagai hospital khusus untuk merawat kes-kes COVID-19. Kemampuan makmal untuk melakukan ujian pengesanan COVID-19 juga telah ditingkatkan. Dan ini termasuk 22 buah makmal di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga makmal lain di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kerajaan sedar
bahawa antara langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengekang penularan COVID-19 ini ialah sekatan perjalanan. Kerajaan kita akan meneruskan sekatan perjalanan untuk 3 wilayah di China, iaitu Hubei, Jiangsu dan Zhejiang, Hokkaido Jepun, Itali, Iran dan Republik Korea. Rakyat Malaysia dinasihatkan tidak melakukan perjalanan ke negara-negara yang terjejas dengan virus COVID-19 ini. Di samping itu, kapal-kapal pesiaran hanya dibenarkan berlabuh untuk penambahan bekalan saja. Hanya kru warga negara Malaysia dibenarkan turun dari kapal dan mereka dikehendaki melalui saringan kesihatan. Kerajaan amat prihatin dengan nasib rakyat Malaysia yang berada di negara-negara yang terjejas teruk dengan wabak COVID-19, iaitu seperti negara China, Iran, Itali dan juga Korea Selatan. Dan sehingga kini, kerajaan kita telah pun membawa pulang seramai 107 orang rakyat Malaysia daripada sebahagian negara-negara ini. Seramai 65 orang rakyat Malaysia yang berada di Iran dan 323 orang yang berada di Itali sedang dalam proses untuk dibawa pulang. Berhadapan dengan situasi ini, saya ingin menasihatkan saudara dan saudari sekalian untuk mengambil langkah-langkah yang boleh menghindarkan diri sendiri, anak-anak serta keluarga daripada dijangkiti wabak ini. Yang paling utama ialah mengamalkan penjagaan kesihatan yang tinggi, sentiasa bersih diri, gunakan topeng muka dan hand sanitizer, kurangkan bersentuhan dan juga bersalaman, dan elakkan daripada menghadiri sebarang bentuk perhimpunan yang boleh mendedahkan diri kita kepada jangkitan virus ini. Dan oleh itu, kerajaan telah pun memutuskan agar semua perhimpunan, termasuk mesyuarat antarabangsa, acara-acara sukan, sosial dan juga keagamaan ditangguhkan atau dibatalkan mengikut kesesuaian sehingga 30 April 2020. Keputusan ini akan diteliti semula sekiranya situasi COVID-19 bertambah baik. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama telah pun mengeluarkan garis panduan bagi perhimpunan ibadat di masjid untuk mengelakkan penularan COVID-19. Saya berharap pihak berkuasa agama Islam di negeri-negeri turut mengeluarkan garis panduan yang serupa dengan mengambil kira nasihat dan juga arahan daripada pihak berkuasa, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia. Acara keagamaan bagi agama-agama lain yang melibatkan perhimpunan berskala besar juga mestilah mengambil kira nasihat dan arahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dari masa ke semasa. Saya sedar ada dalam kalangan saudara dan saudari terkesan dari segi ekonomi akibat penularan wabak ini. Ada yang diarah untuk mengambil cuti, bekerja daripada rumah, malah kehilangan pekerjaan. Dari segi ekonomi pula, sektor yang paling teruk terjejas ialah sektor pelancongan, perusahaan kecil dan sederhana dan juga industri pengangkutan. Pakej-pakej pelancongan dibatalkan dan ini telah menjejaskan mereka yang bekerja dengan syarikat-syarikat penerbangan dan perhotelan. Anggaran kerugian keseluruhan dalam sektor pelancongan mulai Januari hingga Februari 2020 adalah sebanyak 3.3 bilion ringgit Malaysia. Dan kerajaan juga menganggarkan keluaran dalam negara kasar Malaysia juga menurun sebanyak 0.8%
hingga 1.2%, iaitu penurunan sebanyak 10.8 bilion ringgit sehingga 17.3 bilion ringgit. Saya sedar bahawa langkah-langkah segera perlu dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengurangkan kesan wabak ini kepada ekonomi negara, khususnya kepada rakyat. Dan untuk itu kerajaan akan memastikan pakej rancangan ekonomi yang telah pun diumumkan akan dipantau pelaksanaannya supaya kesannya akan dapat dirasai oleh anda semua dengan seberapa segera. Saya sendiri diberikan laporan mengenai COVID-19 ini secara harian oleh jawatan kuasa khas yang dipimpin oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan ini membolehkan langkah-langkah terkini diambil untuk menghadapi segala kemungkinan yang boleh berlaku. Saya juga telah diberi jaminan bahawa bekalan barang-barang keperluan adalah mencukupi. Untuk itu, ibu bapa yang mempunyai anak-anak di sekolah, kerajaan menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah mengambil langkah-langkah pencegahan termasuk membatalkan sebarang bentuk perhimpunan bagi mengelakkan penularan wabak ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada petugas kesihatan, penjawat awam, semua pihak yang terlibat secara langsung dalam usaha untuk menangani wabak COVID-19 ini. Saya berdoa semoga wabak ini berjaya ditangani dengan segera dan kita semua dapat menjalani kehidupan bersama keluarga dengan rasa yang selamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan perlindungan pada kita, keluarga kita dan negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.